Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang cara menjawab soalan temuduga berkaitan dengan isu semasa. Saya mendapat komen daripada Ramoni Junior. Hello Dato', tolong buat video cara menjawab bila ditanya soalan tentang isu semasa. Terima kasih Dato'. Terima kasih di atas komen tersebut dan juga cadangan untuk saya buat video. Jadi dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang 8 cara bagaimana anda menjawab soalan temuduga sekiranya ditanya tentang apakah yang anda ketahui tentang isu semasa ataupun soalan yang berkaitan dengan isu semasa. Jadi mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Kepada yang belum mengenali saya Matthew Barin. Saya akan berkongsikan tentang 8 cara bagaimana anda menjawab soalan temuduga sekiranya ditanya tentang isu semasa. Bagi yang pertama kali melawat channel Supermate Sharing ini, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah yang berwarna merah ataupun langganan, butang langganan di bawah yang berwarna merah, dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak, dan bagi yang telah menonton dan yang bersama dengan saya dalam semua perkongsian melalui video yang telah saya buat, terima kasih banyak. Semoga anda semua mendapat manfaat. Untuk kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya dalam temuduga, dalam ujian dan dalam apa jua yang anda telah lakukan. Terima kasih kerana sentiasa bersama dengan channel Supermate Sharing. Bagi yang telah berjaya dalam temuduga ataupun telah mendapat pekerjaan, jangan lupa untuk mengikuti channel Supermate Sharing dari masa ke semasa, kerana saya juga akan berkongsikan pelbagai tips bagaimana anda menjadi pekerja yang cemerlang kelak. Tuan-puan, dalam setiap sesi temuduga, panel-panelnya adalah orang yang berlainan dari pelbagai latar belakang, dan sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, jangan lupa untuk buat persediaan yang sangat rapi dan juga buat kajian yang menyeluruh agar anda menjadi lebih yakin dan anda bersedia semasa temuduga kelak. Perlu diingatkan bahawa dalam temuduga tidak semua panel akan bertanyakan soalan. Tidak ada soalan yang ditetapkan. Ada panel yang akan bertanyakan soalan, ada panel yang tidak bertanyakan soalan yang tetap, dan ada panel yang akan hanya berbual bersahaja dengan anda untuk menilai ciri-ciri ataupun latar belakang anda ataupun personality calon. Tuan-puan juga kena ingat, dalam masa 30 saat pertama ataupun dalam 1 minit pertama tersebut, panel boleh menilai latar belakang, personality dan juga kompetensi calon. Tuan-puan boleh ikuti semua video-video yang berkaitan dengan temuduga yang telah saya kongsikan dalam channel ini. Ada banyak video. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah ucapkan terima kasih. Sekiranya anda diberikan soalan, apakah yang anda faham tentang isu semasa, ataupun soalan mungkin berbentuk sila ceritakan tentang isu semasa. Apakah isu semasa yang anda faham? Kemungkinan, ini saya kata kemungkinan saja, tapi tidak semestinya soalan itu akan ditanya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semestinya anda akan ditanya soalan. Sekiranya anda dikemukakan apa jua bentuk soalan, anda perlu mengucapkan terima kasih. Terima kasih tuan atas soalan tersebut. Yang kedua, pengenalan dan latar belakang. Sekiranya anda ditanyakan soalan berkaitan dengan isu semasa, contohnya, saya ambil contoh isu semasa iaitu pandemik COVID-19. Ceritakan tentang pengenalan dahulu, ya. Contohnya, terima kasih tuan di atas soalan tersebut. Isu semasa yang melanda Malaysia pada hari ini adalah pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ini bermula di negara China, iaitu di bandar Wuhan, dan juga telah merebak ke seluruh dunia dan telah masuk ke Malaysia pada 25 Januari tahun 2020. Kes pertama yang telah merebak ke Malaysia adalah pada 25 Januari tahun 2020. Ia bermula di negeri Johor, yang mana 3 warga negara China telah berkunjung ke Singapura dan telah masuk ke negeri Johor dan telah membawa virus COVID-19.
Dan tuan kena cerita kronologi kes tersebut sehingga ke hari ini. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, tuan-puan boleh pilih latar belakang yang sesuai. Sebab anda tidak ada masa yang banyak semasa temuduga, kemungkinan anda boleh huraikan dalam masa 1 minit ataupun 3 minit berkaitan dengan latar belakang. Selagi panel masih mendengar, anda teruskan bercakap. Tapi jangan terlalu lama. Berkaitan dengan soalan isu semasa ni, anda boleh ceritakan dalam 1 minit ke 3 minit pun sudah cukup. Jangan terlalu lama. Anda hanya mempunyai masa dalam 10 ke 20 minit dalam setiap sesi temuduga. Ya, bergantung kepada grade lah. Kalau grade 29 ke atas mungkin lebih lama sikit. Dalam tuan-puan menghuraikan latar belakang ataupun pengenalan kepada isu tersebut, jangan lupa nyatakan tarikh, fakta, lokasi dan apa yang terlibat. Apa yang anda sebutkan itu adalah perkara yang tepat. Tak perlulah huraikan panjang sangat. Yang ketiga, nyatakan isu semasa dan huraikan. Tuan-puan jangan lupa untuk nyatakan berkaitan dengan isu semasa tersebut, iaitu kandungan yang akan anda huraikan. Itu anda perlu ada fakta yang betul, tarikhnya tadi, lokasinya, nama orang berkaitan. Tak perlulah terlalu detail sangat, tapi memadailah dengan memasukkan tarikh, nama, lokasi, dan juga yang paling penting adalah sumber. Sebab bila anda bercakap tentang sesuatu fakta, anda kena nyatakan apakah sumber, dari manakah anda ambil maklumat tersebut. Kalau anda tak ada sumber, nanti panel akan anggapkan anda sebagai bercakap bersahaja, bercakap kosong. Yang keempat, perkasakan keyakinan diri. Tuan-puan, dalam setiap temuduga ataupun apa jua yang anda lakukan, anda perlu perkasakan keyakinan diri anda. Untuk meningkatkan tahap keyakinan diri anda ini, anda perlu buat persediaan yang rapi dan buat kajian dan buat latihan, buat latihan simulasi, latihan anda bercakap. Bila anda membuat latihan, buat kajian, buat persediaan dan anda buat latihan simulasi tersebut, tahap keyakinan diri anda akan meningkat dan berada di tahap yang luar biasa. Luar biasa maksudnya bila anda dikemukakan pelbagai bentuk soalan, anda boleh menjawab, anda boleh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa-bahasa yang profesional, dan anda menunjukkan keterampilan membawa diri anda dengan cara yang lebih yakin dan bersedia. Jadi tuan-puan, sekiranya anda dikemukakan soalan apakah isu semasa, apakah yang anda faham tentang isu semasa. Jadi bila anda memiliki tahap keyakinan yang tinggi dan anda membuat persediaan terhadap isu semasa tersebut, anda membuat kajian dan sebagainya, maka tahap keyakinan diri anda itu akan berada di tahap yang maksima ataupun tahap yang luar biasa baik. Yang kelima, kemukakan pandangan anda. Tuan-puan, sekiranya anda telah menceritakan tentang isu semasa, ceritakan juga apakah pandangan anda terhadap isu semasa tersebut. Contohnya, tuan-puan, berkaitan dengan isu semasa ini, saya memiliki pandangan sedemikian. Nyatakan. Saya tak boleh bagi contoh juga sebab ini perlu datang daripada diri anda sendiri, dari kebijaksanaan anda, dari critical thinking anda. Sebab kalau saya menghuraikan ataupun saya merungkaikan semua isi apa yang saya nak kongsikan ini, seolah-olah macam bukan anda yang memiliki kompetensi tersebut, seolah-olah macam saya punya kompetensi. Jadi saya hanya beri rangka sahaja kepada tuan-puan. Jadi sendiri kena buat cerita ataupun beri pandangan anda sendiri. Yang keenam, kaitkan dengan jawatan ataupun tugasan tersebut. Sekiranya tuan-puan temuduga jawatan penolong pegawai kesihatan persekitaran, contoh, ataupun jawatan penguasa immigration KP41, tuan-puan kena kaitkan apakah tugasan anda kelak sekiranya anda diberi peluang untuk pegang jawatan tersebut dan kaitkan dengan isu semasa. Contohnya, sekiranya anda menjadi penolong pegawai kesihatan persekitaran ataupun PPKP ini, anda akan bertugas untuk pergi buat fogging, pergi menyembur, pergi buat pembersihan kawasan, sanitasi. Anda akan pergi buat proses ataupun kerja sanitasi bangunan, sanitasi kawasan yang ada penyakit berjangkit.
Sekiranya anda menjadi penguasa Immigration KP41 kelak, apakah tugas anda? Kemungkinan anda akan menjaga, mengetuai pintu masuk, keluar, ataupun anda mengetuai depo tahanan immigration, ya. Anda buat pengawasan, penyeliaan di depo, yang mana akan dijadikan tempat simpanan OKT dan sebagainya, ya. Jadi anda ceritakan, kaitkan. Yang ketujuh, cadangan atau idea penambahbaikan. Jadi tuan-puan boleh ceritakan ataupun sediakan idea dan juga penambahbaikan terhadap isu semasa tersebut. Sekiranya anda memegang jawatan XYZ kelak, anda perlu kaitkan apakah cadangan baharu. Kemungkinan anda boleh mencipta satu sistem, anda boleh menambah baik kepada sistem yang sedia ada, proses kerja yang sedia ada, ya. Anda buat kajian, ya. Jadi ini perlu datang daripada diri anda sendiri juga, bukan daripada saya. Jadi saya just bagi rangka cara anda untuk menjawab dan apa yang perlu anda sediakan untuk menjawab soalan tentang isu semasa. Tuan-puan, dalam anda mengemukakan idea tersebut, boleh juga tunjukkan satu persembahan. Mungkin anda boleh buat pembentangan, semasa temuduga tersebut. Boleh bawa handphone, boleh bawa laptop, iPad ke, dan boleh tunjukkan, minta izin daripada pihak panel yang anda ada satu idea yang berkaitan dengan isu semasa tersebut, dan anda boleh buat satu pembentangan ringkas, mungkin dari 1 minit ke 2 minit sahaja, jangan terlalu lama. Mohon izin daripada pihak panel. Buat pembentangan untuk tunjukkan idea dan penambahbaikan ataupun cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan dengan isu semasa dan berkaitan dengan tugas anda kelak. Yang ke-8, ucapkan terima kasih. Anda perlu mengucapkan terima kasih sekali lagi di penghujung hujahan anda sekiranya anda telah menghuraikan tentang isu semasa tersebut tadi, ya, dan panel masih mendengar. Anda perlu mengucapkan terima kasih tuan, puan kerana sudi mendengar huraian saya berkaitan dengan isu semasa ini tadi, dan kita berdoa dan kita berharapkan agar pandemik COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi dan kita akan kembali hidup seperti biasa dan kita akan bertambah baik lagi dan menjadikan kehidupan kita lebih sempurna di masa depan. Berikan ucapan yang menyejukkan hati, ya, meyakinkan pihak panel, dan berikan ucapan ataupun ayat yang profesional, yakinkan panel. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan. Saya telah kongsikan 8 tips ataupun cara bagaimana anda menjawab soalan sekiranya anda ditanyakan soalan berkaitan dengan isu semasa. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.